Okey. Jadi itu sebabnya kita nak supaya download menggunakan link yang saya bagi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak sempat, saya tengok saya berikan sekali lagi link tersebut. Okey, ni dia. Okey. Ini adalah link yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu gunakan, iaitu bit.ly/awesomedownload. Okey. Konsep belajar menggunakan Awesome. Okey, kita tengok konsep belajar menggunakan Awesome ni. Okey, kalau kita perhatikan pertamanya sekali, app ni mudah untuk diakses menggunakan telefon bimbit dan tablet. Dan kita pun faham, bahawa anak-anak kita ni sebenarnya mereka ini adalah orang yang gila gadget. Betul? Anak-anak kita ni gila gadget. Jadi bila anak-anak kita ni dia ni gila gadget, maka secara tak langsung kita pun risau, kita bimbang kan? Kita bimbang sebab apa? Sebab anak ni asyik main game, asyik berchatting. Jadi dia buang masa. Jadi bila buang masa, kita kena cari satu cara nak pisahkan anak dengan gadget, mungkin tak boleh. Jadi kita cari satu cara bagaimana anak kalau dia nak pegang gadget boleh, tapi dalam masa yang sama kita nak dia belajar. Okey, jadi oleh sebab itu kita bagi dia satu alternatif yang mana kita download Awesome bagi pada anak dan kita boleh pantau. Ini yang saya akan ceritakan pada tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak pantau Awesome ni anak-anak kita gunakan, dia belajar tak belajar dan sebagainya. Bagaimana cara untuk kita pantau. Jadi nanti saya akan ceritakan juga. Okey, baik. Ada yang nak bertanya, boleh tak Awesome ni kita guna pada laptop? Tak boleh. Pada komputer tak boleh sebab dia apps. Jadi bila dia apps tu, dia kena guna di telefon bimbit ataupun tablet sahaja yang run dekat platform iOS, Apple iOS ataupun di Android. Okey. Jadi oleh sebab tu dia kena faham Awesome ni mesti run dekat telefon bimbit. Okey, kemudian konsep Awesome ni ialah untuk kita ni, anak-anak kita ni, dia belajar di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa saja. Jadi maknanya tadi kalau katakan dia sekarang ni dia duduk dekat ruang tamu, dia boleh belajar. Dia duduk dekat dalam bilik, dia boleh belajar. Dia duduk dekat tepi tingkap, dia boleh belajar. Jadi konsep dia adalah untuk dia ni belajar di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Dan konsep belajar dia juga, kita tahu bahawa budak ni dia cepat rasa jemu. Jadi kita nak dia belajar dalam masa yang pendek-pendek tapi kerap. Sebab itu nota-nota yang disediakan dalam Awesome ni, dia anak-anak ni akan belajar 5 minit habis, 7 minit habis. Maknanya pendek-pendek masanya. Ini konsep belajar menggunakan Awesome. Kita nak elakkan daripada kebosanan itu tadi. Kita nak elak daripada kebosanan. Baik, jadi apa yang penting juga, dalam masa yang sama, dia merupakan satu cara pembelajaran output. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok, kenapa anak-anak ni ada yang cemerlang dalam peperiksaan, dalam exam. Anak-anak yang cemerlang dalam peperiksaan kerana mereka belajar secara output, iaitu belajar dengan mengeluarkan maklumat, bukan sekadar mendapat maklumat, pembelajaran output. Malah nanti juga saya akan ajarkan juga dalam kelas online ini kepada anak-anak. Nanti satu hari saya akan belajar dia kepada mereka ini tentang apa itu strategi pembelajaran output, apa yang dikatakan sebagai output learning. Okey, jadi Awesome adalah salah satu kaedah pembelajaran output, maknanya mengeluarkan maklumat. Dan Awesome juga adalah satu kaedah yang menggunakan pendekatan VA dan K. Kan, kita dah 2-3 kali dah jumpa tentang VAK ni kan. Jadi VAK maknanya ada visualnya, ada auditorynya, ada kinestetiknya. Ada yang dia boleh gambar, ada yang video-videonya, ada gambar-gambarnya, kemudian audio, ada bunyi-bunyian, ya, dan seterusnya. Kinestetik maknanya ada ketikanya dia menggunakan tangan dan sebagainya untuk tak sana tak sini, dia kinestetik. Jadi tak bosan. Dan kinestetik juga sebab dia cabar ego dan juga cabar diri anak untuk menang dalam menjawab soalan-soalan. Itu nanti saya akan terangkan. Dan itu sebabnya maka Awesome itu sangat diperlukan oleh anak-anak kita.
Kelebihan dia pertamanya sekali, nota-nota yang disediakan dalam Awesome ni adalah nota-nota yang disediakan oleh lebih ataupun hampir 10,000 orang guru, iaitu cikgu-cikgu mata pelajaran, guru-guru pakar, guru-guru pembuat soalan, pemeriksa kertas, guru-guru yang daripada sekolah-sekolah asrama penuh. Hampir 10,000 orang cikgu menyediakan nota untuk anak-anak kita gunakan. Itu satu. Yang kedua, berbeza dengan kalau kita tengok cara pembelajaran online yang lain, kandungan atau konten Awesome ni dia dinamik. Dinamik maknanya apa? Dinamik maknanya ia adalah kandungan dia tu tadi sentiasa diupdate, sentiasa baharu. Setiap hari anak kita akan dapati ada saja kandungan baru, nota baru, soalan baru. Sebab cikgu-cikgu ni dia akan upload nota-notanya hampir setiap hari. Okey? Dan dia juga adalah satu sistem pembelajaran yang memberi hadiah, ganjaran. Maknanya tadi, ya, anak-anak kita boleh dapat hadiah, boleh dapat ganjaran. Ini adalah contoh anak saya ni, okey, Tengku Imran Daniel. Dia ni berada di tahun 6, okey, di Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik di Kuala Lumpur, dan dia baru-baru ni memenangi hadiah drone daripada pihak Awesome. Okey, dia memenangi hadiah drone. Jadi kalau kita lihat di situ, ini yang membuatkan anak-anak ni dia naklah benda-benda macam ni, dan menang secara percuma saja, ya. Tuan-tuan dan puan-puan tak payah keluar duit pun. Apa yang anak tuan-tuan perlu lakukan, rajin belajar dengan Awesome, collect sebanyak mungkin coin daripada Awesome, kemudian coin-coin yang di-collect, bila dia belajar dia akan dapat coin, bila dia jawab soalan dia akan dapat coin, bila dia pergi kepada battle, lawan, menjawab soalan-soalan dengan rakan-rakan online yang lain, dia akan dapat koin, dan koin ini dia boleh gunakan untuk memenangi hadiah-hadiah yang ditawarkan setiap minggu oleh pihak Awesome. Kita ada parent platform yang boleh kita gunakan untuk menyemak anak-anak, aktiviti anak-anak. Kita boleh gunakan parent platform. Okey, kita tengok kat sini. Alright, mari saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan tentang parent platform ni. Okey, kita tengok kat sini. Kita pergi kepada awesome.me/parent. Okey, /parent. Okey. Baik, ini adalah merupakan apa yang saya sebut sebagai parent platform. Parent platform. Okey, mari kita tengok. Okey. Bila anak-anak ni dia dah ada Awesome, nanti saya akan tunjuk satu persatu. Anak-anak kena sabar, tuan-tuan pun kena sabar. Macam mana nak download Awesome, nak create account, saya akan pergi satu persatu dalam tutorial kita pada petang ni. Saya akan tunjuk from A to Z. Okey, jadi sebelum saya tunjuk daripada A to Z, tuan-tuan dan puan-puan kena faham apa itu Awesome seperti mana saya beritahu tadi, dan okey, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu bahawa ada parent platform, iaitu di awesome.me/parent. Baik, di sini nanti bila tekan sign up now, dia akan minta, okey, dia akan minta nama dan juga nombor telefon. Okey, macam saya, sebab saya dah sign up, okey, saya boleh masukkan nombor telefon saya 0125034622. Okey, next. Tengok di sini ada tanda plus. Plus tu kita boleh tambah akaun anak-anak kita. Di sini saya ada 3 akaun. Ya, anak-anak. Yang pertama Tengku Sarah Aisyah, yang kedua Tengku Imran Daniel. Okey, kita tengok Tengku Imran Daniel. Dia tahun 6 ni. Dia daripada Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik. Okey. Baik, kalau kita tengok saya scroll ni. Okey, tengok soalan yang dia dah jawab. 8,577 soalan. Kita boleh tekan juga di soalan ni. Okey, kita boleh tengok graf anak kita. Okey, bagaimana daripada situ dia sebenarnya telah menjawab 8,577, betul 7603, salah 974. Malah by subject kita boleh tengok dekat situ. Kalau di sini kita boleh perhatikan bahawa anak saya ni banyak buat bahasa Inggeris. Tu dia kan. Di situ kita boleh tengok. Dan kita juga boleh tengok nanti bila kita pergi kepada anak kita boleh tengok chapter
chapter learn, lesson learn ada 117, kita boleh tekan kat situ. Kita boleh tengok recently learn. Okey, dia ambil buat tentang subjek hari ni. Okey, hari ni dia belajar tentang kata penguat untuk paper darjah 5. Okey, ini adalah yang hari ni dia belajar juga bahasa Inggeris darjah 5. Dan di bawah ni kita boleh scroll, kita boleh tengok apakah nota-nota, apakah bahan-bahan yang anak kita belajar. Okey, dan di situ juga kita boleh tengok, kalau kita tengok battle, tekan battle. Okey, kita tengok siapa dia menang. Okey, dia lawan Syakir hari ni. Menang, dapat 80 koin. Dia lawan Fahmi hari Selasa. Dia lawan siapa? Jadi di situ kita boleh tengok apa ni tentang pergerakan pembelajaran anak-anak kita daripada Awesome Parent. Okey. Sekejap, nak loading. Okey, perkara pertama tuan-tuan akan jumpa selepas download adalah page yang ini. Jadi, klik I want to create account. Okey, klik I want to create account. Okey, klik kat situ. Jadi dekat situ nanti dia keluar. Jadi kita boleh pilih UPSR ke PT3 ataupun SPM. Baik, dalam konteks ini kita tak kisah sebenarnya nak pilih yang mana satu, sebab dalam Awesome nanti pun kita boleh tukar. Katalah tuan-tuan dan puan-puan tersilap pilih UPSR padahal nak pilih PT3, tak mengapa. Dalam Awesome nanti boleh tukar balik level tu. Tak apa, kita ambil UPSR, lepas tekan UPSR, dia akan tanya untuk darjah berapa. Katalah anak kita UPSR darjah 6, tekan standard 6 tu tadi. Maka pertama sekali disebabkan kita ni belum ada ID, maka kita kena create login ID dan password untuk anak kita. Okey. Baik. Ada ibu bapa tanya saya, login ID ni boleh tak create satu anak 2-3 orang pakai? Boleh. Tetapi ada beberapa kelemahan. Apa kelemahan dia? Pertamanya sekali, satu login ID hanya boleh digunakan pada satu device, sama ada telefon ataupun tablet, dalam satu masa. Maknanya kalau kita ada 2 orang anak nak belajar serentak, dia tak mungkin boleh belajar serentak sebab dia menggunakan ID yang sama. Maknanya satu akan login, satu akan automatic log out. Jadi create-lah ID yang berbeza-beza untuk anak yang berbeza-beza. Maknanya satu anak, satu ID. Okey, jangan dikongsikan. Okey, jangan dikongsikan. Tapi boleh dikongsikan. Tapi bila katakan anak darjah 3 masuk, dia kena tukar kepada level darjah 3. Dalam Awesome nanti saya akan tunjuk cara nak tukar. Nanti lepas kita masuk nanti saya akan tunjuk cara. Tetapi macam saya kata tadi, tak boleh guna serentak. Baik. Dan setiap kali nak guna, setiap kalilah kena tukar level. Okey. Sekarang kita cipta satu ID, katalah A, B, C, D 1222. Katalah tu ID. Sebenarnya letak nama saya je pakai A, B, C, D 1222 ni. Lepas tu password, kita katalah password. Okey. Password kita ambil 123456. Okey, register. Okey, successfully registered. Okey, next dia akan tanya nama. Ambil lah nama tadi lagi, A, B, C, D. Okey, katalah nama. Kalau nama anak kita Asmadi, Asmadi lah kan. Tapi saya saja je nak tunjukkan macam nak buat, nak masuk ni kan. Okey, dia akan tunjuk kat sini, dia minta pilih ikon. Pilihlah satu ikon. Next. Okey, kemudian dia akan tanya phone number. Masuklah phone number. Contoh phone number kita 012-512-15-1233 contoh. Itu contoh je. Next. Okey. Kemudian dia tanya sekolah. Boleh nak masuk nama sekolah. Kalau tak nak, bawah tu ada skip. Kita skip je lah. Okey. Page ini, bila dah sampai page ni, tolong screenshot. Ramai dan simpan elok-elok. Ramai orang lupa ID. Ramai orang lupa password. Okey. Jadi dalam kes ni, kita kena screenshot. Saya nak screenshot sekejap. Okey, saya dah screenshot. Simpan. Okey. Done. Okey, bila done, dia akan bawa kita kepada subjek. Baik, subjek yang
core subject memang dah automatically ada. Jadi kita boleh pilih subjek ni. Kalau kata contoh anak kita ni ambil pendidikan Islam, kita nampak add kat ujung tu, tekan add. Okey. Kemudian anak kita ambil apa lagi? Reka bentuk teknologi, add. Okey. Kemudian tekan done bawah tu. Okey, selesai. Okey, selesai. Ini adalah bila kita tengok dia bawa kita page pertama ni, dia tunjuk cikgu-cikgu yang sedang aktif okey, memasukkan subjek-subjek. Tengok Cikgu Nur Ashfarina 1 jam yang lalu dia masukkan subjek, okey. Cikgu Halim 1 jam yang lalu masuk subjek. Okey, ada yang buat kuis yang pantas dan sebagainya. Okey, jadi ini kita di sini kita tengok bagaimana cikgu-cikgu ni dia update konten dia dengan banyak, okey, dengan apa ni hampir saban hari. Okey. Kalau kita nak tukar level, tengok dekat atas sekali tu kan ada gambar kartun tu, gambar budak kartun tu, tekan gambar budak tu. Okey. Bila tekan gambar budak tu, dia akan pergi ke page ini. Nampak di atas tu ada setting. Sebelah logout tu, tekan setting. Okey. Bila tekan setting, ini detail kita. Okey, kita boleh tengok. Di sini, nampak education level UPSR standard 6. Tekan. Di sinilah kita boleh tukar form ni. Nak tukar kepada tingkatan 5, nak tukar kepada apa contoh, katalah nak tukar kepada tingkatan 1 contoh, maka tekan form 1. Okey, tekan form 1, tekan OK. Sekarang dia dah tukar kepada form 1, dia akan minta pilih balik lagi subjek-subjek, takut-takut ada subjek yang terlepas pandang. Contoh dia katalah anak kita ambil reka bentuk teknologi, add reka bentuk teknologi. Okey, done. Okey. Begitulah seterusnya. Kalau anak kita nanti masuk dia dia darjah 6, anak darjah 6 tukar balik, nak kena tukar lagi darjah 6. Okey lagi. Nak kena add balik ni subjek sekali lagi. Mana yang dia ambil, add lagi. Baik, dan baik. Jadi bila kita pakai satu login ID, anak nak kongsi boleh, tapi setiap kali anak tu nak masuk, setiap kali itulah dia kena pergi ke bahagian setting, tukar level dia. Lecehlah sikit. Dan yang kedua, bila seorang login, seorang akan log out. Jadi sebab tu saya pesan supaya anak-anak kita, dia buat apa? Dia mesti gunakan Awesome ni, dia menggunakan ID masing-masing. Okey, ciri-ciri Awesome ni, pertamanya sekali, dia ada lesson. Okey, kita akan tengok nanti dia ada lesson. Itu yang pertama, dia ada lesson. Dan yang kedua, okey, dia ada lesson. Yang kedua, dia boleh follow cikgu. Kita tengok kat situ kan, dia boleh follow cikgu. Okey, pertama dia ada lesson. Yang kedua, dia boleh follow cikgu. Maknanya kalau dia suka cikgu tu, dia boleh follow supaya setiap kali cikgu tu update nota, maka anak kita akan tahu. Okey, anak kita akan tahu. Dan yang ketiga, dia ada battle. Nanti kita akan pergi setiap satu ni. Yang ketiga, dia ada battle. Battle maknanya apa? Lawan jawab soalan dengan rakan-rakan yang sedang online. Yang keempat, dia boleh tengok performance dia, prestasi belajar dia. Yang kelima, dia boleh buat pembetulan pada soalan-soalan yang salah. Yang keenam, ada hadiah, ada ganjaran yang menarik. Yang ketujuh, dia boleh follow rakan-rakan yang sama-sama berawesome dengan dia, untuk dia tengok apa rakan-rakan dia belajar. Okey? Jadi itu adalah perkara yang ada pada Awesome. Baik, jadi sekarang kita nak tengok pergi semula kepada aplikasi Awesome tu tadi. Kita pergi semula. Okey, kita nak tengok balik kepada aplikasi Awesome. Okey. Mari kita tengok. Jadi saya dah cerita tadi, tengok di bawah skrin tu, tengok di bahagian bawah ada nampak tak? Home, Search, Battle, Library dan juga Premium. Yang bawah sekali kan? Okey. Baik. Sekarang ni kita tengok, cuba tekan search button. Kalau kita nak cari nota, okey, kadang-kadang orang dia tak tahu mana nak tekan ni. Okey. Tengok yang bawah tu, button dekat bawah tu, search button. Tekan search button. Okey, saya tekan search button. Apa yang dibawa sekarang ni, di sinilah maka
dia akan bawa kita ke mana? Dia akan bawa kita ke bahagian lesson. Okay, tengok di situ standard 6. Kalau saya gerakkan standard 6 tu, kita nampak matematik, sains, bahasa Melayu, pendidikan Islam, sejarah, reka bentuk teknologi, bahasa Inggeris. Itu adalah subjek-subjek yang telah kita pilih dekat setting tadi. Okey. Jadi di sini, okey, di sini maka kita boleh klik, kalau kita nak belajar apa bahasa Melayu, tekan bahasa Melayu. Okey, saya tekan bahasa Melayu, maka dia keluarkan subjek-subjek, topik-topik bahasa Melayu. Kita boleh view all. Atas tu nampak view all, kita boleh view all. View all tu tadi dia tunjuk semua nota-nota bahasa Melayu yang disediakan oleh cikgu-cikgu. Ramai kan? Ni banyak ni. Kalau kita scroll ni, saya scroll sampai bawah ada lagi. Saya scroll, ada lagi. Saya scroll. Lihat, tak habis ni. Tak habis nota ni. Simpulan bahasa lah, tata bahasa lah, kata majmuk lah. Banyak ni. Tak habis ni saya scroll ni. Begitu banyaknya nota-nota yang ada dalam Awesome. Okey. Atau kita boleh belajar mengikut chapter. Tekan chapter. Dia akan keluar macam tu. Okey. Katalah kita nak belajar tentang apa? Kita nak belajar tentang semangat cintakan akan negara. Tekan. Okey. Maka keluar semangat cinta akan negara ada 4 nota. 3 nota, 1 soalan. Okey. Maka di situ kita tengok nota ini disediakan oleh siapa. Katalah kita tengok perkasakan bahasa kita. Tekan. Okey. Nota ini disediakan oleh Cikgu Ahmad Nizamuddin. Okey, Cikgu Ahmad Nizamuddin. Okey, kalau kita tengok kat bawah tu Baik. Kita boleh tekan Cikgu Ahmad Nizamuddin ni kalau kita nak tahu apa latar belakang dia. Dia adalah guru bahasa Melayu selama 9 tahun. Sekarang menyambung pengajian di peringkat sarjana, buat master. Pernah bertugas sebagai pentaksir daerah bahasa Melayu PT3 selama 4 tahun. Itu latar belakang cikgu ni. Okay. Jadi kalau kita nak follow cikgu ni, kita tekan follow. Nampak saya tekan follow. Jadi kalau cikgu ni nanti kalau dia update konten, anak kita akan tahu. Okay. Sekarang kita nak belajar. Start now. Tekan start now. Ni dia. Okay. Ini adalah nota yang disediakan oleh cikgu tadi. Yang mana anak kita boleh baca. Satu. Selepas baca, dia swipe. Okay. Kalau kita tengok yang ini hanya teks sahaja. Mungkin sebab dia bahasa Melayu kan. Okey, kalau setengah cikgu yang bagus, okey, selepas habis dia ada quiz. Quiz ni untuk kita dia soal jawab kita. Okey, kita boleh buat quiz ni ya. Betulkan ejaan perkataan yang bergaris. Okey, di bawah. Pendeta Zakbar dilahirkan di kampung Bukit Kedas. Okey, katalah kita pun buatlah misalnya KAMPUNG contoh. Okey. Confirm. Dia pun tanda lah. Betul, kata dia. Okay. Next. Okay. Betulkan ejaan yang bergaris. Okay. Peperiksaan. Okay. Tulis kat situ. Peperiksaan. Okay. Ini bahasa Melayu. Confirm. Dia ada 8 soalan. Okay. Next. Okay. Okay. Pendeta memula kerjayanya. Okay. Katalah saya tulis kat situ. Kita buat salah kerjakan. Katalah saya buat ejaan salah. Apa akan berlaku? Dia akan kata salah. Dia beri jawapan kerjayanya. Okay, next. Okay. Pendeta Zakbar gemar membaca. Okay, ini yang mudah ajalah kan. Gemar. Katalah saya tulis di situ gemar. Okay, confirm. Okay. Next. Apatah. Okey, kita jawab salah. Apa pun yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati. Kita berikan jawapan yang salah. Okey. Kita nak tengok apa berlaku bila anak-anak kita buat salah. Okey. Pilih jawapan. Balinglah bola, baling tah. Katalah kita pun yang ini pun kita buat pilih yang salah. Okey. Dia akan beri jawapan yang betul, kita buat salah. Okey. Abang yang bekerja keras untuk menyara. So kita katalah abang lah. Okey. Okey, yang ni kita buat jawapan yang betul. Next, satu lagi soalan. Pilih para penonton memberi tepukan gemuruh. Yang ni pun katalah kita buat salah. Tepukan gelojoh contoh kita kata. Bagi yang salah. Okey. Sekarang kita selesai. Next.
Baik. Jadi di situ kita dapat tahu kita betul 4 sahaja daripada 8. Okey, kita suka cikgu ni, kita pun kata bagus cikgu ni. Okey. Dan kita nak start semula boleh. Tengok ke atas tu 30 coin. Kita dapat. Maknanya setiap kali anak kita belajar, dia dah mula collect coin. Satu lesson dia akan dapat 30 coin. Okey. Baik, tutup. Habis belajar satu subjek. Okey. Habis belajar untuk satu subjek. Okey. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat atas sekali tu ada dalam kotak biru tu nombor 2. Tadi 3. Sebab kita menggunakan lesen percubaan, trial, maka anak kita akan diberi peluang untuk belajar 3 lesson setiap hari. Okey. Itu contoh pertama, iaitu ada lesson. Baik. Contoh yang kedua yang anak-anak suka adalah battle. Tekan dekat bawah tu, yang tengah tu, di bawah sekali battle. Nampak? Tekan battle. Baik. Battle ni adalah macam mana anak-anak kita dia lawan jawab soalan-soalan dengan pihak lain. Okey, dengan kawan-kawan yang sedang online. Baik. Kalau saya tekan battle untuk subjek lain battle-nya warna putih. Okey, kalau subjek lain battle-nya warna putih. Yang bahasa Inggeris warna kuning. Yang kuning boleh kita battle, yang putih tak boleh battle. Kenapa yang kuning saja boleh battle, yang putih macam ni tak boleh battle? Sebab anak kita bukan account premium. Kalau saya tekan battle, dia akan minta choosing subject to battle is for premium user only. Mana dia suruh buy premium jadi kalau macam tu kita tak ada pilihan lah. Maknanya kena battle bahasa Inggeris sajalah. Jadi bagi mereka yang menggunakan akaun premium, mereka boleh battle. Apa subjek nak battle pun battle lah. Bagi yang menggunakan akaun premium, tak ada had untuk anak-anak ni belajar. Berapa nota nak baca-bacalah. Okey? Baik. Cuba tengok dekat atas tu ada angka 30 sebelah gold coin. Mana dapat 30? Sebab saya telah pun belajar satu nota tadi dapat 30 koin, maka di situlah dia terkumpulnya koin. Koin ini nak digunakan untuk apa? Okey, saya scroll ke bawah. Okey, tengok kat bawah ni. Okey, ada rewards. Apa tu? iPega Bluetooth gamepad. Contoh. Ataupun Sony headset. Adidas backpack. Ada 3 hadiah yang diberikan pada minggu ini. Tinggal 2 hari saja lagi. Okey, kita katalah kita pergi tengok hadiah ni. View sekejap. Okey. Dia sekarang ni, kita tengok. Yang sedang leading sekarang ni adalah Nakibah. Nakibah duduk di tempat pertama. Yang mana dia sedang leading untuk menang iPega ni. Kan, dia nak menang gamepad ni. Jadi, sekarang ni dia sedang leading. 1, Muhammad Syamir mendekati Ahmad Tanaim yang ketiga. Jadi anak kita bila dia banyak koin, di sinilah dia boleh gunakan untuk dia bid hadiah tu tadi. Jadi kalau dia nak menang, kita tengok winner in the past siapa yang pernah menang. Okey, kita tengok. Tengok ni. Drone. Okey, dimenangi oleh siapa ni? Nakis Iskandar. Okey, lagi Scrabble. Power bank, apa lagi? Fujifilm. Okey, drone lagi. Ni yang nampak Tengku Imran Daniel, drone masa Pesta Buku Selangor. Okey, lagi apa? Okey. PUBG controller. Itu untuk March. Kita pergi bulan February. Wish, apa dia dapat lagi macam-macam. Wireless. Okey, ni semua hadiah-hadiah ni yang diberikan kepada anak-anak kita. Jadi cuti-cuti ni galakkan anak kita untuk guna Awesome. Okey, belajar betul-betul dengan Awesome supaya apa? Supaya menang hadiah-hadiah ni. Okey, kita balik semula. Baik. Jadi sekarang kalau anak kita nak pergi battle, tekan battle. Okey, saya tekan battle. Nampak? Dia sedang mencari lawan. Okey, dia sedang mencari lawan. Okey, nak melawan seorang pelajar bernama Muhammad Ferhan. Okey. Sekarang saya kena berlawan dengan dia. Choose the same meaning for the underline word misalnya. Dia pun katalah Vivi is a courteous and helpful girl lah, apalah kan. Maka kita kata hardworking. Contoh kita kata, salah. Lepas tu dia akan lawan lagi. Okey, lagi tunggu opponent. Okey. Johari take great in his singing. Great pride contohnya. Okey, lagi. Okey.
Tunggu lawan. Ni tengah berlawan lah ni. Okey. Tunggu. Okey. Select a compound of this picture below. Katalah cowboy kata. Okey. Alright. Okey, ini cara makna kita berlawan dengan dia Kita berlawan dengan dia. Bar kiri, bar kanan ni maknanya belah kiri tu maknanya progress kita, belah kanan tu progress pihak lawan. Okey, kita tunggu dia answer. Dia tengah pening tu dia lambat. Ya, kita pakai tembak aja. Kan kita nak cepat dia lambat jawab. Okey. Okey. Mr. Ali is on his way to Singapore today for a business meeting. Okey. Salah lagi. Okey, sekarang bila tengok dia tengah mengejar. Okey, kita tengok mana pergi yang salah-salah nanti sebab kalau kita tak buat salah, kita tak nampak nanti ke mana tempat salah, macam mana anak kita nak buat pembetulan. Okey, kita kumpul semua benda yang salah-salah Okey, irregular plural exercise. Okey. Okey, people. Okey, lagi. Okay, ni kita tengah battle The healthy cat must be separated from the sick. Okay. Rearrange the form correct sentence. Ni kita kena naik atas you contohnya. Must clean all the window shutters by yourself. Okay. Confirm. Okay. Kita cari ni. Ni kita tengok kita dah buat, kita jawab yang salah This team has math class in the morning. Okay. Kemudian indicate whether the phrase answer the question how, when. In the morning is why kita katalah kita jawab salah Okey. Game over. Okey. Ni kita tengok. Okey, cuba tengok. Apa dia kata? Correct answer ada 5 daripada 8. Dia boleh play again. Okey. Atau dia boleh review. Okey, kita boleh review. Kalau kita nak review balik, mana dia akan ulang balik soalan yang samalah. Tak payahlah kita review Baik. Tutup. Mana kita sudah pun habis. Okey, kita sudah pun habis. Sekarang, cuba tengok atas perkataan premium tu ada satu bulatan warna orange. Tekan. Okey. Tekan bulatan tu, sekarang dia menganalisa performance kita. Tengok dia kata, lesson learn 1, following teacher ada 1. Okey, kita tengok graf kita. Nampak tak? Soalan yang dijawab 16, betul 9, 7 salah. Okey. Jadi bila ada 7 salah macam tu, dia tulis kat bawah do correction. Maka kita tekan do correction, maka di situ anak kita boleh belajar baliklah. Kan? Yang dia salah tadi, dia boleh betulkan balik. Okey, contoh misalnya bahasa Inggeris nak betulkan balik, dia tekan bahasa Inggeris, maka keluarlah balik soalan-soalan tadi. Okey? Maka dia boleh betulkan. Ini cara bagaimana anak kita akan belajar melalui kesalahan-kesalahan dan juga kesilapan-kesilapan dia. Baik, kita pergi lagi search. Kita tengok lagi soalan, misalnya kita pergilah kita ambil soalan sains contohnya kan. Kita pergi subject science. Okey, kita view all, kita subject science ni. Okey, katalah kita nak belajar tentang kepupusan haiwan. Okey, kita tekan kepupusan haiwan, ditulis oleh Cikgu Arifah. Siapa Cikgu Arifah? Kita tengok Cikgu Arifah. Education is the most. Dia tak beritahu dia punya latar belakang. Jadi kita tak boleh tahu latar belakang Cikgu Arifah ni. Jadi katalah kita kata tak best lah Cikgu Arifah ni, tak tahu dia cikgu daripada mana. So kita cari yang cikgu lain. Okey, jenis mikroorganisma. Kita tengok siapa? Encik Nazrin. Kita tengok siapa Encik Nazrin berpengalaman menjadi guru tuition lebih 10 tahun. Okey, kita boleh follow cikgu ni. Okey, nanti kita akan dapat nota dia. Okey, dan katalah kita tak nak belajar sekarang jenis mikroorganisma ni, tapi kita suka nak belajar benda ni akan datang. Atas tu kita boleh save ataupun share. Kita boleh share kita dengan kawan-kawan yang lain atau kita save. Okey, saya tekan save. Okey, kita tekan save. Maka bila kita save, kita tengok ke mana dia pergi.
dia pergi ke tempat yang kita panggil sebagai library perpustakaan. Tengok kat bawah sebelah battle tu library, di situlah dia simpan nota kita. Okey? Maknanya kita boleh follow cikgu, kita boleh simpan nota untuk kita baca ulang kaji di waktu yang lain. Dan pendek kata, dengan 10,000 orang cikgu, dengan nota yang sebegitu dahsyat, saya tak nampak kenapa anak-anak kita tak seronok belajar. Download Awesome, bagi dia battle. Okey, bagi dia battle. Ya, bila dia battle, dia mula guna Awesome, insya-Allah kita akan dapat lihat dia ralik ataupun asyik belajar tu tadi. Ini dia Awesome, ya. Jadi kalau kita tengok kelebihan Awesome ni, antara dia apa kelebihan-kelebihan dia? Okey. Okey, kita tengok tadi kita dah beritahu konten yang dinamik. Okey, ada hadiah, nota disertai oleh cikgu-cikgu yang ramai. Kemudian ada Awesome Parent untuk kita pantau dan membuatkan anak kita ketagihan gadget secara positif. Okey. Dan kalau katakan kalau katakan kita nak download, nanti guna download yang ni guna QR code ni pun boleh untuk download. Okey, guna QR code ni pun boleh. Kita tengok QR code tu. Okey. Okay, boleh guna QR code ataupun pergi ke bit.ly/awesome download. Ya, ataupun kalau katakan ada telefon, scan saja QR code tu untuk download Awesome. Okey. Dan seperti mana tuan-tuan dan puan-puan perasan tadi, dia ada package premium. Okey, ada package premium seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat sini. Ada package premium. Betul? Tengok kat bawah tu kan. Bawah sekali premium. Maknanya tadi premium ni kita nak bila kita tekan, maknanya kita nak beli premium. Kita nak beli nak langgan lah maknanya. Baik. Berapakah langganan untuk package premium? Saya tunjuklah. Okay, ini adalah harga dia. Dia ada package untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan juga 12 bulan. Maknanya tadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan beli 1 bulan langgan RM68. Kalau kita kalikan dengan 12 bulan, jumlah dia dah 800 lebih. Tapi bila terus ambil setahun, cuma 399. Maknanya lebih pada 50% jimat. Ya? Dan kalau tuan-tuan nak cuba, saya galakkan cuba sekurang-kurangnya, paling tidak pun ambillah 3 bulan, berikan masa anak-anak betul-betul cuba. Dan anak saya tahun lepas yang UPSR, 3-4 bulan pertama dia belajar memang menggunakan Awesome. Dia collect poin sampai belah-belah ribu, dekat 20,000 coin. Okey, maka dia dah belajar 500 lesson. Dia dah jawab berbelas ribu soalan. Daripada situlah dia dapati bahawa dia menguasai subjek lebih awal daripada orang lain. Ya, misalnya bila dalam kelas cikgu tanya bab mikroorganisma, dia dah boleh cerita apa itu mikroorganisma, dan cikgu tanya jenis-jenis mikroorganisma, dia seorang saja boleh jawab apa jenis-jenis mikroorganisma sebab dia dah pun belajar sendiri. Iaitu dia belajar sendiri dan dia jawab soalan-soalan, dan jangan bimbang bila soalan tu salah, boleh pergi ke pembetulan dan buat pembetulan. Daripada pembetulan kita belajar. Begitu juga bila kita pergi battle berlawan jawab soalan-soalan. Mana yang salah akan duduk di kawasan di tempat pembetulan untuk anak kita belajar. Jadi inilah sebenarnya cara pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Okey, kita tengok ada apa-apa soalan tak? Saya tak sempat tengok tadi sebab saya menerangkan tentang Awesome tu. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan Okeylah, maknanya kita dah online selama 50 minit, dan kalau ada sebarang soalan boleh tanya di ruangan komen. Saya pun dah cover hampir semua perkara yang nak saya cover tentang Awesome ni tadi. Boleh gunakan Awesome ini, download dulu, guna dulu ya, sebab dia adalah percuma untuk mereka yang nak belajar setakat 3 lesson sehari. Tapi kalau nak anak tuan-tuan dan puan-puan menguasai subjek, bila dah download Awesome, galakkan mereka ini
untuk kumpul sekurang-kurangnya 800 ke 1000 koin setiap hari. 800 ke 1000 koin setiap hari. Kalau anak saya suruh kumpul 1000 koin setiap hari. Jadi setiap hari dia akan belajar dan dia akan pergi battle untuk kumpul 1000 koin setiap hari. Jadi bila kita tengok dia kumpul 1000 koin, maknanya untuk dapat 1000 koin, dia sudah pun belajar sekurang-kurangnya 30 lesson. Dan dia telah pun menjawab dalam 15, dia telah pergi battle sekurang-kurangnya dalam 10-15 battle. Jadi kita tahu bahawa anak kita belajar. Jadi kalau kita tengok dia duk pegang handset sekalipun, kita tahu dia dah belajar. Iaitu dia dah berikan kita 1000 koin tiap-tiap hari. Dan kita boleh pantau apa yang dia baca melalui Awesome Parent yang saya sebut awal-awal tadi.